Masya Allah, sejuk hati tengok anak kecil bersedekah, nak membantu untuk apa? Memudahkan urusan orang lain untuk dapat beribadah di dalam surau, musalla dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan generasi kita akan dapat pula generasi akan datang kita dapat teruskan legasi yang untuk sentiasa dekat dengan masjid, insya Allah. Dan teringat saya dalam satu hadis ni, mafhumnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini ada kaitan rapat dengan tajuk kita hari ini, di mana kita punya tajuk adalah surah terakhir dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rindu dengan Rasulullah, apatah lagi bila tajuk tu surah terakhir buatkan kita rasa lagi. Sebab kan Ustaz bersama dengan kita, Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz merupakan pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Mungkin para penonton dah tahu, tapi saya rasa saya kena kongsikan lagi. Ustaz sebenarnya duduk kat Kuantan, tapi duk ulang-alik ni untuk para penonton. Assalamualaikum, demi dakwah, demi untuk nak meraihkan orang, untuk kita sama-sama membantu Musalla Ar-Rawdah ni, insya-Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan, sebab tajuk kita pun surah terakhir dibaca oleh Rasulullah dan ada kait rapat dengan surah Al-Mursalat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa keistimewaan dia, apakah kelainan surah ni pada surah-surah yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita bincang satu surah yang turunnya di Makkah selepas surah Al-Humazah, yang mana surah ini merupakan, sedih nak sebut ya, surah yang terakhir Nabi baca sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang bacaannya didengari oleh semua para jemaah pada ketika itu dalam solat maghrib. Lebih kurang hari Jumaat kalau tak silap, tiga hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang mana Rasulullah SAW mengimamkan solat maghrib tersebut, dan selepas itu Isyak Rasulullah tak mampu lagi kerana berapa kali Nabi pensan. Nabi bangun, dah semayang ke jemaah semua. Sayyidah Aisyah kata belum. Rasulullah nak pergi, jatuh pensan lagi. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengimamkan solat selepas daripada itu. Jadi macam mana riwayat tentang bacaan ini merupakan bacaan terakhir Nabi baca dalam solat maghrib, iaitu mak saudara Nabi sendiri, iaitu Ummu Al-Fadl, mak saudara sabit lah, dia isteri kepada Abbas, iaitu mak kepada Ibnu Abbas lah. Satu hari Ibnu Abbas baca surah ni, maka Ummu Al-Fadl kata, wahai anakku, dia kata, inilah surah yang terakhir mak dengar Rasulullah baca pada solat maghrib. Itulah ayat yang terakhir, iaitu surah Al-Mursalat, yang memberi maksud para malaikat yang diutus. Surah ini merupakan surah yang ke-77 mengikut urutan mushaf, dan merupakan surah yang ada 50 ayat mengikut kiraan Kufi kita lah, kiraan kita. 5 ayat pertama itu kebanyakan ulama bersetuju mengatakan bahawa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra. Ini kalau Ika baca lagi sedap ni. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran aw nuzra. Ayat ini menyebut tentang malaikat. Iaitu Allah sebut wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal 'asifati 'asfa, dan malaikat-malaikat demi malaikat-malaikat yang terbang dengan lajunya, dengan kencangnya. Wan nashirati nashra, dan demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan demi malaikat-malaikat yang membezakan antara yang baik dan yang buruk. Kan malaikat ni banyak dia punya tugasan yalah. Rupa-rupanya ada pembahagian. Yang ni bahagian jaga baik, yang ni jaga buruk. Yang ni yang kerjanya menghantar laporan dan sebagainya, macam-macam lah tugasan mereka. Fal mulqiyati dzikra, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu, Jibril lah, Sayyidina Jibril. Uzran au nuzra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Maknanya surah ini menyebut di awalnya Allah bersumpah dengan nama-nama malaikat yang mempunyai tugas yang pelbagai. Dan selepas itulah Allah menyebut innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Apa dia? Hari kiamat. Allah akan terjadi, pasti terjadi.
Dan kematian itu pasti terjadi. Itu yang Nabi sebut, siapa yang mati maka kiamatlah untuk diri dia. Sebab Kira itulah kiamat kecil lah. Ya, kiamat kecil. Sebab itulah Nabi sendiri dengan pengutusan Nabi SAW adalah tanda kiamat sudah dekat. Sebab Nabi kata apa? Aku dengan kiamat macam dua jari ni. Maknanya kita berada pada fasa akhir kehidupan di dunia, iaitu selepas daripada Rasulullah dibangkitkan sebagai Rasul, maka itu tanda awal bahawa kita sudah berada di hujung kehidupan di dunia. Jadi berbalik kepada apa yang dibaca oleh Nabi SAW sebagai bacaan terakhir yang didengari oleh para sahabat, merupakan satu ayat yang kita rasa patut kita kenang dan kita baca selalu, kerana Nabi membaca pada akhir-akhir hidup Nabi SAW dengan surah Al-Mursalat ini. Dan kita tahu Nabi SAW, saya sebut sikitlah cerita yang semua kita sedia maklum. Rasulullah SAW sakitnya 14 hari. Rasulullah diberi pilihan oleh Jibril. Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, sama ada kamu nak terus ya Rasulullah hidup di dunia ini atau nak menghadap Ar-Rafiqil A'la, bertemu dengan Allah. Maka Rasulullah memilih Ar-Rafiqil A'la. Itu antara sebutan akhir Nabi sebut sebelum wafat, Ar-Rafiqil A'la. Kali kedua ditanya, Jibril tanya sekali lagi, ini nak confirm balik, adakah nak kekal di dunia ataupun ila Ar-Rafiqil A'la. Nabi kata Ar-Rafiqil A'la. Sakit Nabi 14 hari ini sakit yang tak pernah dirasa oleh kita. Sebab Nabi sakit yang berganda, sakit daripada ummahnya. Itu yang kita tak nampak. Ada orang tak nampak Rasulullah kahwin ramai. Itu satu khususiat. Itu kelebihan yang Allah beri pada Nabi. Sedangkan kita tak tahu Rasulullah solat tahajudnya wajib, solat malam. Kita tak wajib. Kita sunat je. Rasulullah sakitnya berganda sakit daripada kita. Sehingga kan kata Sayyidah Aisyah, aku tak pernah lihat, kata Sayyidah Aisyah, orang yang sakitnya sebagaimana sakitnya Rasulullah. Sakit kepala yang setengah ulama kata kesan daripada racun Khaybar yang dimakan oleh Nabi sikit pada peha kambing tu. Jadi sakit 14 hari itu daripada Nabi balik ziarah Quba, salah sebut, ziarah Baqi' selepas asar, membawalah kepada hari Isnin 12 Rabiul Awal tu, pada kewafatan Nabi itu 14 hari sakit Nabi itu. Sampai tahap Nabi pengsan, pitam. Nabi pergi semayang juga, diheret oleh Al-Fadal, diheret oleh Sayyidina Ali, hingga kata Sayyidah Aisyah, aku nampak ketika Rasulullah diheret nak semayang berjemaah juga tu, sampai tahap kaki Nabi itu terkulai di atas pasir, diheret, nampak satu garisan lurus sampai ke mimbar. Kita ni tak sampai kena heret, tapi ya Allah ya Tuhan, aku punya malas nak sembahyang berjemaah kan. Ya Allah. Iaitu sikit-sikitlah sebanyak surah Al-Mursalat yang boleh dikongsi. Rasa ini macam kena ada segmen khusus nak ceritakan sebab kita dapat bayangkan dah lah Nabi sentiasa ingatkan kita sampai tahap macam tu. Nabi berusaha juga untuk solat berjemaah. Jadi ini satu peringatan untuk kita juga, insya-Allah. Jadi tadi Ustaz ada pegang buku. Masya-Allah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit buku dan macam mana kita nak dapatkan buku ni? Baik, buku ni dah kongsi di TV Hijrah ni, dah sampai hari ni surah Al-Mursalat, surah yang terakhir, juzuk 29. Esok dah mula Abasa wa Tawalla dah. Esok pula minggu depan. Maknanya buku ni dah habis dikongsi. Buku ni adalah lebih kurang penceritaan yang ringkas tentang apakah intisari yang ada dalam Al-Quran secara siyak, dalam bahasa Arab sebut siyak, dalam bahasa Melayu sebut konteks. Maknanya kita tahu konteks ayat 1 hingga 10 tu apa, 10, 20 tu apa, supaya mudah faham. Kadang-kadang kita baca terjemahan pun kita tak faham konteks. Kita baca, kenapa tiba-tiba cerita lain pula ni? Sedangkan dia dah konteks lain. Jadi saya pun mudahkan untuk saya sendiri, anak-anak saya dan juga anak-anak murid dan juga kawan-kawan yang minta supaya kita buat, saya buat satu ringkasan tentang perbincangan yang ada dalam Al-Quran. Maka inilah hasilnya, Kembara Al-Quran ataupun Tour de Quran dalam bahasa Arab, Jaulatul Quranul Karim, yang mana buku ni dah 8 kali ulang cetak dah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Yang ni cetakan ke-7, cetakan yang ke-8, tulisan duduk kat atas ada tambah satu, Kembara Al-Quran. Sebab ramai tanya, kenapa Ustaz letak bahasa Inggeris tu ada Quran? Kenapa bahasa Inggeris? Nak kata Perancis tak Perancis, Inggeris tak Inggeris. Letak je. Dia nak keci-keci sikit dia punya apa. Nak attract anak muda. Jadi kita letak satu lagi tambahan, Kembara Al-Quran. Jadi siapa nak dapatkan buku ni, harga RM70 saja. Buku ni separuh daripada pembelian buku ni terus kita salurkan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudhah yang dah 98% siap. 2% lagi tinggal. Oh,
Masya Allah. Oh, Ustaz dah mention dah pasal untuk pembangunan musalla Ar-Raudhah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan perkembangan yang terkini pula. Alhamdulillah. Tak sempat nak share dekat TV. Malam tadi iftar pertama kita beramai-ramai di musalla Ar-Raudhah di bawah lampu cahaya ala-ala Bandar Lamu Taif tu. Masya Allah. Kemudian kita dah boleh katakan siap, cuma finishing yang macam kapet, akustik panel, pump water air mineral water kita tak dapat dibuat lagi. Okey. Banyak lagi yang tak dapat dilaksanakan. Jadi semayang dalam kapet yang lama masih buruklah sikit. Tapi nikmatlah sebab kita bina sendiri. Itu yang saya sebut nikmat, sebab duit pembinaan ini semua datang daripada orang ramai. Kami dapat bantuan daripada kerajaan 100,000 kerajaan negeri, 100,000 daripada kerajaan persekutuan. Selebihnya dah siap 7 juta lebih ni, semua duit daripada poket orang ramai, RM10, RM1, RM3, RM50. Yang paling banyak pun RM50,000. Tak ada lagi yang lebih daripada itu. Individu. Maknanya masjid yang kita bina bersama ini dah nampak hasilnya, dan insya-Allah pahala itu dah tersedia untuk kita, dan Allah dah sediakan untuk kita mahligai di syurga sebagaimana yang disebut Nabi, siapa bina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun kecil sarang burung, Allah bina untuk dia mahligai dalam syurga. Allah, masya-Allah. Ini satu motivasi untuk kita juga untuk rebut bulan Ramadan. Dan mungkin Ustaz boleh rumuskan sedikit lagi berkaitan dengan perkongsian hari ini dan bagaimana kita nak turut membantu, sebab 2% lagi nak siap, masya-Allah. Baik, Nabi SAW adalah insan paling pemurah dalam dunia. Masya Allah. Dan pemurahnya Nabi sangat terselah bila datangnya bulan Ramadan. Sehingga kan sahabat Nabi kata karihil mursalah. Nabi itu menyumbang, menginfak, bersedekah, membuat kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Ya Allah. Cuba bayangkan. Apa yang ada Nabi bagi, tak simpan. Kita kalau boleh simpan sikit kot anak ni. Nabi bagi semua. Mana macam angin yang bertiup. Jadi kalau kita rasa nak contohi sedikit akhlak Nabi itu, mari sama-sama kita ubah sikap kita yang kedekut kepada lebih pemurah. Bulan puasa lah dikata detik mulanya untuk kita mengubah hidup kita daripada seorang yang kurang baik kepada lebih baik, insya-Allah. Saya doakanlah mudah-mudahan yang menyumbang kepada pembinaan musalla Ar-Raudhah ini Allah gantikan dengan tempat terbaik di syurga. Mahligai yang indah, tercantik, yang tak pernah kita lihat masa kita berada di dunia ni, insya-Allah kita dapat. Amin, amin, insya-Allah. Jazakumullah khairan kathiran Ustaz atas perkongsian, dan saya rasa ini satu benda yang baik juga untuk kita membeli buku Tour de Quran ni, sebab selalunya betul lah Ustaz, kadang-kadang kita baca Quran kan duk fikir juga kan kenapa cerita lain tiba-tiba tergantung kan. Masya-Allah. So ini mungkin boleh bukan hadiah untuk diri kita, hadiah untuk keluarga kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Sebab dengan membeli buku ni juga kita dapat menyumbang untuk musalla Ar-Raudhah, insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada lagi topik-topik menarik. Teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum Bis.